berdebar-debar hati saya. Lagi-lagi berucap kali pertama dalam sejarah depan mentor saya Tan Sri Anwar Musa. Salam sejahtera, Waalaikum, Ni hao, dan salam perjuangan buat semua pemimpin PAS, sahabat-sahabat DHPP dan rakyat wilayah Persekutuan. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Segar. Baik, berdirinya saya hari ini di atas pentas ini bukan sekadar sebagai seorang individu. Saya berdiri di sini sebagai anak Malaysia. Saya berdiri di sini sebagai bukan Islam. Saya berdiri di sini sebagai ketua DHPP wilayah Persekutuan. Dan saya juga berdiri di sini sebagai bukti di mana PAS membuka pintu kepada rakyat yang mencintakan keadilan, kesejahteraan dan integriti. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, ramai yang tanya kepada saya, Dr. Subhash, mengapa ada dalam PAS? Dr. Subhash, kenapa bukan Islam dalam PAS? Jawapan saya mudah sahaja. Saya tidak menyertai PAS kerana bangsa. Saya tidak menyertai PAS kerana agama. Saya menyertai PAS kerana prinsip. Saya menyertai prinsip. Saya menyertai PAS kerana saya melihat pergerakan PAS yang meletakkan amanah lebih tinggi daripada kuasa. Setuju tuan-tuan? Saya juga telah menyertai PAS kerana saya tertarik dengan sikap tolak rasuah, salah guna kuasa dan juga politik peribadi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga menyertai PAS kerana saya percaya bahawa Malaysia memerlukan pemimpin-pemimpin yang berintegriti. Dan sebab itulah DHPP diwujudkan. DHPP bukan sekadar untuk hiasan. DHPP bukan sekadar pelengkap pentas. Tapi DHPP adalah jambatan yang menghubungkan PAS dengan masyarakat bukan Islam. DHPP adalah bukti di mana PAS bukan milik untuk satu kelompok, PAS untuk semua. Tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah negeri-negeri yang ditadbir oleh PAS. Lihatlah Kelantan, lihatlah Terengganu, lihatlah Kedah. Berpuluh tahun PAS memerintah, di mana masyarakat India, Cina ditindas kerana agama. Adakah kuil-kuil dirubuh kerana agama? Adakah gereja-gereja ditutup kerana agama? Tidak sama sekali. Tuan-tuan dan puan-puan, kuil-kuil masih berfungsi seperti biasa. Masyarakat bukan Islam, Melayu, Cina dan sebagainya masih meneruskan perniagaan. Hak mereka terpelihara. Semuanya baik-baik belaka. Ya. Adakah mereka ditindas kerana agama? Sebenarnya semuanya okey saja. Sebaliknya, kita semua hidup aman dan damai. Kerana inilah fakta. Inilah realiti. Bukan cerita yang direka oleh musuh politik. Tuan-tuan dan puan-puan, Islam yang dibawa oleh PAS ialah Islam yang tidak menindas. Islam yang dibawa oleh PAS ialah Islam yang melindungi. Islam membawa rahmat. Islam yang dibawa adalah menjaga hak manusia. Islam yang bawa adalah mengangkat keadilan. Dan sebab itulah ramai bukan Islam kini buka hati, buka minda kepada PAS. Setuju tuan-tuan dan puan-puan? Okey, ini yang paling penting. Mengapa bukan Islam perlu menyokong PAS? Kerana bukan Islam juga mahukan kerajaan yang bersih. Kerana bukan Islam juga mahu pemimpin yang amanah. Kerana bukan Islam juga mahu kos hidup yang rendah.
Islam juga mahu keselamatan bagi keluarga mereka. Bukan Islam juga mahu mampu milik rumah, mampu milik. Dan bukan Islam juga mahu masa depan anak-anak kita lebih cerah. Ini bukan isu Melayu, ini bukan isu Cina, ini bukan isu isu India. Ini adalah isu rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Dan PAS menawarkan penyelesaian yang berteraskan integriti dan keadilan. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini wilayah persekutuan menghadapi pelbagai masalah. Harga rumah semakin tak mampu milik, kos hidup semakin menekan, peniaga kecil bergelut untuk bertahan, golongan B40 semakin berterpek, kesesakan lalu lintas semakin kronik, masalah gelandangan semakin membimbangkan. Anak muda suka memilih rumah pertama, penjajah dan peniaga kecil berdepan dengan pelbagai isu. Keselamatan komuniti panda semakin membimbangkan, dan masyarakat bukan Islam juga turut berdepan dengan isu-isu yang tak pernah diselesaikan dengan serius. Masalah status rumah ibadat bertahun-tahun berlarutan, hilang, tak ada solution. Semua ini memerlukan suara yang berani, suara yang sanggup bercakap benar, suara yang sanggup memperjuangkan rakyat, bukan sekadar muncul ketika pilihan raya. Saudara dan saudari, berpuluh tahun pelbagai pihak diberi peluang untuk memerintah. Apa hasilnya? Kos hidup semakin meningkat, skandal demi skandal muncul, janji demi janji dimungkiri, rakyat terus dibeban. Dan akhirnya, saya ingin bertanya kepada semua yang hadir pada hari ini, adakah kita bersedia untuk bawa perubahan? Adakah kita bersedia untuk mempertahankan perjuangan ini? Adakah kita bersedia untuk melayan persekutuan? Kalau begitu, bangkitlah seluruh jentera PAS, bangkitlah DHPP, bangkitlah seluruh rakyat wilayah persekutuan. Kita datang bukan untuk menjadi penonton, kita datang untuk menjadi pejuang. Kita tidak datang untuk memberikan simpati, tetapi kita datang untuk menuntut perubahan. Kita datang bukan untuk kalah, kita datang untuk menang. Menang demi rakyat, menang demi keadilan, dan menang demi wilayah persekutuan, insya-Allah. Takbir. Sekian, terima kasih.